Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Dalam semangat pagi pada pagi ini, saya akan membincang tentang NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan yang kini banyak sekali yang sudah jadi macam parti politik. Ada macam-macam kepentingan untuk nak mendapat nama, untuk nak menjadi hero, untuk nak mendapat duit dan macam-macam kepentingan ada pada mereka. Jadi NGO pada waktu sekarang tidak lagi serupa dengan NGO pada masa lalu kerana sudah menjadi pekerjaan, sudah menjadi, kalau di selatan Thailand, di Patani Jala Narathiwat, pekerjaan NGO ini sudah menjadi macam sebagai industri pun, kerana begitu banyak NGO yang muncul, kerana ia merupakan cara boleh dilakukan bagi mendapat pelbagai kepentingan. Ada NGO yang ditubuh oleh kerajaan di Thailand untuk melawan NGO yang ditubuh oleh rakyat. Ada NGO yang ditubuh ataupun dihantar oleh pihak luar negeri yang merupakan NGO terkenal. Jadi ini menyebabkan NGO yang ada sekarang ini, kalau kita lihat dalam konteks tiga wilayah selatan Thailand sahaja, penuh dengan kepentingan dan mereka lebih rancak bergerak berbanding parti-parti politik pun, dan lebih berpengaruh daripada parti politik pun. Kerana banyak sekali kepentingan. Mereka boleh hidup, mereka boleh cari makan, dapat bantuan daripada seluruh dunia. Dapat daripada Amerika, dapat bantuan daripada Eropah, dapat bantuan daripada Jepun, dan ada juga dapat bantuan sumbangan daripada kami di sini. Tentera sendiri pun ada yang memberi bantuan kepada NGO, dan akibatnya NGO ini seperti dengan parti politik, iaitu bertengkar, berbalah sesama sendiri, kerana aktivis NGO itu sendiri seperti dengan orang politik yang lihat bahawa kalau orang lain, kalau pihak lain, kalau NGO lain lebih lantang bersuara, lebih ternampak kerja-kerjanya, aku pasti berusaha melawan mereka itu kerana kepentingan aku akan terjajas, kepentingan pihak kami akan berjajas, dan ini yang berlaku. Dan akhir-akhir ini saya lihat perkara yang sama berlaku juga di Malaysia. Tapi di Malaysia adalah lebih yang menjadi masalah, yang menjadi isu, yang dikecohkan pada waktu ini adalah yang berlumba-lumba untuk pergi membantu Gaza, membantu Palestin. Dan saya mempunyai pengalaman di Asia Barat, mempunyai pengalaman di Gaza, sebab 3 kali pergi ke Gaza, 3 kali pergi ke Palestin, tebing barat, Gaza dan seluruh kawasan Palestin saya sudah pergi, dan Israel pun pergi, Golan pun saya pergi, kerana saya lama bertugas di sana sebagai wartawan kepada utusan Malaysia. Jadi saya ingin berkongsi sedikit. Dan sebelum saya nak cerita tentang Gaza, bagaimana nak masuk Gaza, nak keluar Gaza, tapi ini pengalaman adalah 30 tahun lalu, iaitu lebih daripada 30 tahun lalu, iaitu waktu saya mula-mula bekerja sebagai wakil utusan, sebagai wartawan utusan di Mesir, di Timur Tengah, supaya adik-adik para penonton di rumah boleh mengambil iktibar, boleh mengambil pengajaran
dari perkara ini, dan saya sebenarnya mau mengelak daripada berbalah, daripada berkonflik. Saya pun rasa malu melihat golongan-golongan tertentu, apatah lagi orang yang bergelar ustaz, ada serang menyerang orang itu, bawa pergi makanan, bantuan begini, yang ini dengki, yang ini macam-macam lah, nak saman dan nak buat laporan polis. Saya nampak seperti perkara-perkara yang amat bodoh sekali. Ya, tapi apa boleh buat, sebab sekarang NGO dan aktivis-aktivis NGO ini sudah jadi macam orang politik, parti berkonflik, pasti berbalah, supaya mereka tidak kehilangan kepentingan itu. Okey. Ya, bagi saya sebenarnya NGO, Pertubuhan Bukan Kerajaan ini adalah pertubuhan yang cukup baik, yang cukup bagus sekali. Tetapi seperti juga dalam politik bukan salah, parti politik bukan tidak baik, adalah baik. Tapi yang tidak baik adalah manusia yang mengendali, yang bekerja dalam parti politik dan dalam NGO itu sendiri. Dan apa kita lihat sekarang ini yang berlaku bukan saja di Malaysia, di semua tempat, golongan NGO ini ada masalah. Ada masalah kerana kepentingannya tidak dibahagi secara saksama, dan menyebabkan mereka bertelagah berperang sesama sendiri. Kalau ada NGO lain, kalau kita lihat, saya setuju dengan seorang ustaz yang memberi bantuan secara peribadi, cukup bagus, cukup baik, tapi diserang macam-macam. Orang politik pun menyerang, pegawai kerajaan pun menyerang dan mengatakan, kalaulah nak beri bantuan, nak bersedekah, kenapa pasti buat video? Ini adalah cara zaman sekarang. Sebab memberi bantuan sekarang ini, kalau tidak dapat duit, pulangan daripada bantuan untuk nak bagi bantuan, walaupun kita sedekah, tapi kita pasti buat video juga. Satu video untuk nak menunjukkan, soal menunjuk, bukan riak, tapi ini adalah cara zaman sekarang. Kerana pertama, kalau saya mendapat bantuan, saya juga pernah mendapat bantuan daripada seorang menteri Malaysia, Datuk Syahidan Kasim misalnya, saya hantar gambar, hantar video dan muat gambar, muat video, bukan untuk nak menunjuk saya ini buat kerja perkara itu, tetapi juga untuk nak beritahu dia bahawa ini saya telah lakukan gini. Ini adalah perkara biasa, bukan soal riak. Kalau riak pun dalam hal ini tidak jadi masalah, sebab ini nak memberi bukti kepada orang lain bahawa ada orang politik yang bekerja macam ni, walaupun dia riak, tapi kepentingan di sebalik itu adalah lebih banyak lagi, di mana boleh menggalak orang lain supaya melakukan kebajikan seperti yang dilakukan oleh menteri itu. Begitu juga yang dilakukan oleh ustaz yang terkenal itu. Dia buat video, dia boleh memberi rangsangan kepada menggalak orang lain supaya melakukan seperti beliau. Saya lihat ustaz ini, saya sendiri tak mampu untuk nak buat seperti dia. Yang dia buat itu adalah baik, walaupun nak dikatakan riak lah, tapi ini adalah satu cara untuk menyokong, mendokong, menggalak orang lain supaya membantu masyarakat. Anda tidak akan masuk surga hanya dengan ibadat. Walau anda sembahyang 5 waktu cukup lengkap dengan solat sunat apapun, kalau jiran kamu kelaparan di tepi, kamu adalah bertanggungjawab. Itu adalah ajaran Islam. Dengan itu saya tidak masalah. Kalau anda nak pakai riak pun riaklah. Tapi ini adalah cara untuk dakwah cara baru. Bukan kita nak tunjuk-tunjuk pun. Tapi kalau kita tunjuk-tunjuk pun, kalau dianggap sampai termasuk dalam riak pun, tidak mengapa. Kerana matlamat yang kita nak sampaikan adalah lebih tinggi daripada itu lagi. Dan
Apabila kita buat begitu, satu perkara lain, kita juga akan dapat duit buat video yang ditonton oleh berjuta-juta orang. Pulangannya ada juga daripada YouTube dan dari Facebook. Walaupun tak banyak, tapi ini boleh menampung bantuan yang diberi oleh orang yang membuat video tonjolkan kepada masyarakat. Pada waktu sama, ada pula orang-orang dermawan, orang-orang dermawan yang melihat seseorang itu membuat kerja macam ini, dia akan menyumbang, dia akan memberi bantuan kepada orang-orang yang melakukan perkara itu. Jadi saya kira ini tak usah jadi masalah lah. Tak usah jadi isu perkara ini, kerana zaman ini pasti buat begitu. Seperti kita sembahyang. Kenapa kita sembahyang? Kalau kita sembahyang siap-siap itu sahaja, tak usah buat hari Jumaat kan? Hari Jumaat. Kenapa kita sembahyang? Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang lah, dalam TV, dalam apa, ditayangkan kepada. Apakah ini riak? Tak. Tapi ini kita lihat dari segi perkara baik. Ini syiar juga memberi bantuan ini, syiar. Mensyiar untuk nak menunjukkan bahawa agama kita begini, agama kita agama kebajikan. Jadi tidak masalah. Tapi kalau anda nak lihat sebagai riak pun, saya tak jadi masalah. Saya menganggap bahawa riak macam ini adalah lebih baik daripada kita tidak melakukan apa langsung untuk masyarakat. Okey, kembali kepada soal Gaza. Gaza tidak jadi masalah. Siapa nak pergi pun, saya faham, sebab saya duduk lebih daripada 20 tahun di negara Arab, dan di Gaza ini sudah 3 kali saya pergi. Memang pun kalau anda nak pergi ke Gaza, kalau anda melalui pertolongan Mesir, Mesir memang ada bakshish, ada duit di belakang. Itu adalah perkara biasa. Kalau siapa masuk melalui Mesir, pastilah bayar bakshish, pastilah bayar tip. Tip itu adalah terserah kepada kerja yang anda mau buat. Kalau anda pergi seperti saya, saya masuk melalui Rafah. 2 kali. Satu kali saya melalui Ben Gurion, naik kapal terbang daripada Thailand masuk ke Ben Gurion, dan 2 kali saya masuk melalui Rafah, dan kali terakhir, kali ketiga, saya bawa anak isteri sekali masuk melalui Rafah, dan di situ sudah tentu kita akan berhadapan dengan orang Mesir yang menjadi masalah. Bukan pihak Israel tak ambil apapun. Tapi kita berhadapan dengan pegawai-pegawai Mesir. Tapi kerana saya pergi sebagai orang biasa, sebagai wartawan, mereka tak boleh nak kacau saya. Sebab saya faham, saya mengerti. Jadi saya pergi dengan mudah saja. Boleh masuk dengan senang. Tapi yang paling senang adalah berbincang dengan pihak pegawai custom Israel. Kerana mereka nak fakta, nak tahu kenapa kamu nak masuk ke Gaza, kenapa kena masuk ke tebing barat, kenapa nak pergi ke Jerusalem. Bagi tahu mereka dan tunjuk fakta-fakta, data-data apa yang mereka nak, bagi saja, tidak masalah. Itu yang kita lakukan. Dan untuk masuk Gaza, bukan saja sebenarnya semuanya ada 7 mahabir, 7 tempat laluan untuk nak masuk ke Gaza. 2 di sebelah Mesir. Yang jadi masalah adalah di sebelah Mesir, Rafah. Satu yang terbesar, ada satu lagi, nama dia di sebelah bawah, namanya Karim Shalom ataupun Karim Salim dalam bahasa Arab. Itu di bawah. Di atas itu Rafah, yang paling besar. Tapi satu lagi Karim Shalom atau Karim Salim, itu dalam bahasa Arab. Yang Rafah itu mudah saja, karena yang besar sekali. Yang Karim Salam ni saya pun tak pernah masuk, tapi boleh masuk. Ada cara, bukanlah itu sangat. Tapi dengan pihak Mesir pasti ada bakshish, pasti ada duit. Itu adalah perkara biasa. Kalau kamu datang dengan kumpulan, dengan pertubuhan
Ya, tapi kalau seorang diri tidak jadi masalah. Kalau nak bagi pun bagi untuk nak minum-minum teh gitu saja. Dan di sebelah tebing barat, anda boleh masuk melalui macam-macam. Satu tempat yang paling orang dah masuk melalui Karni. Dan masa saya keluar pergi ke sebelah sana, pernah terkepung di Gaza. Waktu itu waktu intifada. Saya pergi ke Gaza adalah waktu intifada. Waktu selepas setahun, tak sampai setahun, Yasser Arafat kembali berjuang di dalam negeri, di dalam negara, tidak lagi berjuang di luar negara. Sebab kalau juang di luar negara akan menjadi masalah, dibantai, diperangi oleh orang Arab sendiri. Maka dia balik ke Palestin, pergi duduk di Gaza. Waktu beberapa bulan dia balik itu, saya pergi merupakan wartawan yang bekerja dengan Malaysia, orang pertama yang masuk ke Gaza, masuk ke Palestin, masuk ke tebing barat dan Israel, Golan, semua saya pergi, adalah merupakan orang pertama, iaitu pada kira-kira 30 tahun lepas. Kalau yang anda melihat, pernah membaca utusan Mingguan Malaysia, akan melihatlah saya merupakan dalam muka pertama tu, muka depan tu, utusan tu, ada saya. Ya, yang dulu kira-kira 30 tahun mungkin, atau 30 tahun lebih. Jadi ini adalah cara yang kita nak masuk. Jadi bukan Rafah saja, bukan siapa boleh, malah Jordan pun boleh. Jordan ada 2, 3, 4 banyak tempat lah, bukan 2, 3, 4, banyak tempat. Tapi yang jadi masalah kerana rakyat Malaysia hanya pergi saja melalui Rafah dan akan berhadapan dengan masalah yang besar, kerana yang menjaga pintu masuk ke Rafah adalah Palestin, dan dikontrol, dikawal oleh pihak antarabangsa di situ. Mana yang jaga di situ adalah Palestin, Mesir dan pihak antarabangsa yang menjadi pengawal di situ. Tapi kalau tempat lain tak ada banyak masalah. Sebab apa? Dijaga oleh orang Israel semua. Di pintu masuk, di immigration lain, kalau anda pergi lebih mudah nak masuk melalui Jordan pun tidak buat masalah. Jordan kurang bakshish, kurang duit ini ada juga, tapi kurang sebab Jordan tu lebih itu sikit. Kalau Mesir memang begitu. Tak usahlah siapa nak kata apa, Mesir memang duit. Kalau pergi ke arah Jordan, duit itu kurang sikit, dan Israel tu memang tak main duit. Saya masuk, kita cakap begitu saja boleh masuk, tidak masalah. Jadi janganlah, kalaulah anda ada bermasalah untuk melihat orang lain masuk melalui Gaza dengan mudah, dengan bantuan tentera macam-macam, kalau mereka bayar duit pun, dan itu adalah perkara biasa di Mesir, kerana begitu amalan di sana. Dan orang Mesir sendiri, kalau bakshish itu, bahasa kampung dipanggil bakshish, tapi bahasa mereka, bahasa surat khabar, mereka tak panggil bakshish, mereka panggil ikramat, yang pemuliaan, sagu hati. Mereka panggil itu sebab mereka sudah gaji sedikit, dan kebanyakan orang kerja itu bukan makan gaji, hanya kalau orang makan gaji pun tak banyak, tapi orang yang tolong kita bukan semua orang makan gaji, orang makan upah, orang rice pagi, makan pagi, begitu saja. Jadi mereka bergantung kepada ikramat. Kalau pergi tanya setengah-setengah ulama lain, dia kata hadhi ikramat, ini adalah ikramat. Dia tak panggil bakshish, dia tak panggil tip apapun, dia panggil ikramat. Itu budaya sana. Jangan marah orang yang bayar kepada orang Mesir, kepada mereka NGO Mesir atau mana pertubuhan Mesir. Jangan marah kepada mereka, jangan marah kepada orang Malaysia, kerana itu adalah budaya di sana. Ini harus faham, ya.
Okey, saya nak buat kesimpulan sebab program ini ringkas. Janganlah melihat NGO ini seperti juga parti politik. Walaupun kita tahu NGO ini sekarang banyak kepentingan dan orang yang di dalam itu tengok. Ada yang jadi aktivis itu memang orang yang merupakan penyanyi lah, apalah, ustaz lah, apalah semua tu. Tengok, mereka dah tahu sekarang ini di sini dapat duit. Jadi mereka kena buat. Mereka kena buat kerja dengan mereka ini. Jadi ada kepentingan. Tapi tak apa. Asalkan mereka nak kerja untuk nak cari makan, untuk dapur mereka, tidak masalah. Tetapi asalnya duit itu sampai, bantuan itu sampai kepada orang ramai. Sebab walaupun mereka nak ambil, mungkin ada macam-macam kesilapan dan kesalahan dilakukan soal duit, tetapi mana ada juga mana pihak yang mengawal duit NGO ini bukan boleh diambil dengan secara senang-senang, secara mudah. Kena ada orang yang audit, ya. Dengan itu tidak masalah dan dibenarkan bagi NGO itu daripada kutipan yang diambil, daripada bantuan yang diambil itu beberapa peratus, bukan ambil semua sekali. Jadi itu kita nak cari mana yang nak berkhidmat 100% secara ikhlas. Itu tak boleh jadi. Mereka nak makan, mereka nak bagi anak pinak mereka. Jadi okeylah, kita boleh kira gitu. Kalau ada bocor sikit-sikit itu kita ampunlah, seperti dalam politik juga. Kita ampun kalau bocor sikit-sikit. Tapi kalau bocor banyak lebih itu kita boleh melenting, kita boleh marah, kita boleh kritik karena tak sesuai. Sebab ini adalah pertubuhan NGO, pertubuhan bukan kerajaan. Dulu memang pertubuhan bukan kerajaan adalah cukup bagus, memang baik sekali. Tapi pada waktu sekarang memang sudah menjadi macam parti politik untuk mendapat pelbagai kepentingan dan termasuklah soal kepentingan wang. Dan kita lihat bahawa orang yang bekerja dalam NGO ini suka sekali nak jadi hero, nak itu ini, nak menonjolkan perkara ini. Inilah yang jadi masalah. Ini berlaku bukan saja di Malaysia, di Patani, Narathiwat dan Jala yang lebih banyak daripada NGO yang berada di Malaysia di tempat kami, sebab ada pergolakan seperti juga di Gaza. Begitu banyak bukan saja NGO daripada Malaysia tapi NGO di seluruh negara ada di situ. Bantuan semua tumpu pergi ke situ. Dan saya nak bagi tahu, perjuangan Palestin adalah merupakan perjuangan yang paling kaya di dunia kerana bantuan yang disampaikan kepada NGO di Palestin adalah sangat banyak. PLO adalah merupakan pertubuhan perjuangan pembebasan yang paling kaya di dunia pada zaman Yasir Arafat. Sekarang sudah tentu tidak. Sebab bukan bantuan daripada rakyat, tapi bantuan daripada kerajaan-kerajaan Arab, Saudi, Mesir, Emirat Arab Bersatu, Qatar dan lain-lain, sehingga menyebabkan PLO pada zaman Yasir Arafat dulu boleh menjadi seperti sebuah negara dari segi bantuan, dari segi keuangan. PLO boleh membeli kapal terbang, bukan saja boleh membeli kereta kebal, tapi membeli kapal terbang. Dan kapal terbang itu dia letak di Lebanon pada masa lalu, boleh melaburkan di negara-negara Afrika dengan begitu banyak. Tetapi wang itu entah hilang ke mana apabila Yasir Arafat meninggal dunia, dan sekarang kita tidak tahu status keuangan PLO pada waktu ini.
Okey, setakat ini saja yang saya boleh berkongsi dengan anda dalam semangat pagi pada waktu ini. Jangan putus semangat dalam keadaan-keadaan yang tidak tentu arah apa akan berjadi dengan Palestin waktu sekarang ini. Anda pasti juga menolong Palestin, membolehkan Gaza tebing barat merdeka pada masa akan datang, dan pilihlah NGO atau pribadi-pribadi yang paling bagus, paling baik dalam memberi bantuan kepada Gaza, kepada Palestin dan kepada mana-mana perjuangan di dunia. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.